Buletin 1.30 15 Oktober anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama hari ini: Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Dan bas sewa khas langgar belakang trailer, 26 penumpang cedera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jenazah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Funds dan Berhad, Allahyarham Nazrin Hassan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara tengah hari tadi. Proses pengkebumian semula itu selesai kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Prosedur berlangsung kira-kira sejam membabitkan kira-kira 30 petugas daripada PDRM, Jabatan Agama Islam dan Majlis Bandaran Petaling Jaya. Terdahulu, van jenazah membawa jenazah Allahyarham dilihat masuk ke kawasan perkuburan pada jam 11.35 pagi dengan diiringi kawalan polis. Bagaimanapun, pihak media hanya dibenar membuat liputan dari luar kawasan tanah perkuburan. Lewat petang semalam, proses bedah siasat kali kedua ke atas jenazah telah diselesaikan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Difahamkan laporan bedah siasat hanya akan diketahui selepas mendapat laporan penuh dari pihak patologi. Pada 8 Oktober lalu, jenazah Allahyarham Nazrin digali semula untuk bedah siasat kali kedua di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman mati terhadap pengawal keselamatan Muhammad Azmirul Syamsuddin setelah didapati bersalah membunuh jirannya 3 tahun lalu. Hakim Datuk Azman Hussein memberikan keputusannya setelah mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan melampaui munasabah terhadap kes itu. Muhammad Azmirul, 39, didapati bersalah membunuh Rabiatul Adawiyah Abdul Aziz, 24, pada jam 8.32 malam 4 Mac 2015 di sebuah apartmen di Sungai Wei, Petaling Jaya. Dalam penghakimannya, Dato' Azman berkata keterangan tertuduh ketika membela diri lebih bersifat penafian semata-mata dan gagal menafikan kes prima facie yang diwujudkan pihak pendakwaan. 14 saksi pendakwaan dan seorang saksi pembelaan telah dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Media sebelum ini melaporkan mangsa yang baru sahaja 2 bulan melahirkan anak dijumpai mati dalam keadaan tangan dan kaki terikat serta mulut disumbat bersebelahan dengan bayi perempuannya. Bismillah. 26 orang termasuk 2 kanak-kanak cedera selepas bas yang disewa khas dinaiki terlanggar belakang sebuah trailer yang berhenti di tepi jalan di Kuala Lipis, Pahang malam tadi. Bas membawa 42 orang penumpang dan dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Kemalangan berlaku di Jalan Lipis, Padang Tengku dekat Kampung Bercang, Kuala Lipis kira-kira jam 9.30 malam. Menurut Ketua Zon 3 Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Penguasa Bomba Syahrul Nizam Nasir, 9 anggotanya bergegas ke lokasi sebaik dimaklumkan kemalangan itu kira-kira jam 9.36 malam. Sebaik tiba di lokasi, mereka mendapati seorang penumpang lelaki tersepit dalam bas dan bahu kirinya tercucuk besi. Pasukan penyelamat mengambil masa kira-kira 15 minit untuk memotong besi dan mengeluarkan mangsa. Dalam kejadian itu, 4 penumpang termasuk lelaki terbabit dilaporkan mengalami kecederaan serius. 22 penumpang lagi hanya cedera ringan. Pemandu bas serta pemandu trailer terselamat. Semua mangsa cedera dihantar ke Hospital Lipis untuk rawatan. Punca kemalangan masih disiasat.
Mesyuarat kedua penggal pertama Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat yang bermula hari ini menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai ahli Parlimen Port Dickson. Turut mencuri perhatian hasil lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke China pada Ogos lalu. Dan untuk perkembangannya, kita terus ke Parlimen bersama rakan setugas Salina Zakaria. Salina, silakan dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah di Dewan Rakyat pagi tadi dan setelah beliau dinobatkan sebagai ahli Parlimen Port Dickson pada hari Sabtu lalu dan majlis sebenarnya telah pun bermula jam 10 pagi tadi, turut dihadiri kira-kira 600 penyokong beliau di dalam Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar, 71 tahun yang juga Ketua Umum PKR, mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Ia turut disaksikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta ahli Parlimen yang lain. Dan berdasarkan rekod, majlis mengangkat sumpah sebagai ahli Parlimen ini adalah kali ke-7 buat Datuk Seri Anwar sejak kemenangan sulungnya di kerusi Parlimen Permatang Pauh pada tahun 1982 dan Datuk Seri Anwar turut menang di kerusi berkenaan pada Pilihan Raya Umum tahun 1986, 1990, 1995, 2008 dan juga 2013. Namun kerusi Permatang Pauh kini disandang oleh anaknya Nurul Izzah Anwar. Pada pilihan raya kecil PRK Port Dickson Sabtu lalu, Datuk Seri Anwar memperoleh 31,016 undi dan menang dengan majoriti 23,560 undi mengatasi 6 calon lain. PRK Parlimen Port Dickson diadakan selepas penyandangnya Datuk Daniel Balagopal Abdullah mengosongkan kerusi itu pada 12 September lalu bagi membolehkan Datuk Seri Anwar kembali ke Dewan Rakyat. Pelan itu bagi membolehkan Datuk Seri Anwar dilantik sebagai bakal Perdana Menteri ke-8. China dalam pada itu bersetuju untuk mengimport kira-kira 500,000 tan minyak kelapa sawit tambahan daripada Malaysia dengan syarat tawaran harga yang ditawarkan daripada negara ini mestilah kompetitif, dan itu antara hasil lawatan Perdana Menteri ke China dari 17 hingga 21 Ogos lalu yang disifatkannya berjaya mengukuhkan hubungan dua hala serta menjelaskan pendirian Malaysia yang menyokong inisiatif Belt and Road serta menggalakkan pelaburan dari negara itu yang membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, dan ia termasuk 5 memorandum turut ditandatangani dan dimetera di antara Malaysia dan China dalam mengukuhkan kerjasama bidang teknologi, industri dan juga inovasi. Kerajaan Malaysia menyokong pelaksanaan inisiatif Belt and Road. Bagi Malaysia yang penting ialah kapal-kapal dapat menggunakan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan tanpa gangguan. Malaysia sebagai negara dagangan bergantung kepada laut untuk kebanyakan import dan ekspornya. Kita menggalakkan pelaburan daripada China. Namun pelaburan-pelaburan ini perlulah memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, menggunakan bahan-bahan tempatan dan peluang pemindahan teknologi kepada industri tempatan. Pelaburan tidak termasuk membawa orang asing bermastautin di negara ini. Selain mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden China Xi Jinping, Tun Dr. Mahathir turut mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Alibaba dan syarikat Zhejiang Geely Holdings Group serta mengadakan sesi dialog bersama pemimpin perniagaan dari China sepanjang lawatan beliau ke negara itu. There will be delays because people were trying to extract money from investors. Dan turut dibangkitkan di Dewan Rakyat pagi tadi antaranya ialah sama ada kajian semula perjanjian dan pembatalan kontrak membabitkan projek mega di Malaysia yang diusahakan oleh syarikat China yang telah pun menjejaskan bilangan pelancong China ke negara ini, dan ia berikutan bilangan pelancong China ke Malaysia dilaporkan telah pun menurun sebanyak 30% sepanjang cuti hari kebangsaan negara tembok besar berkenaan. Apakah berpunca dari tindakan kerajaan mengkaji semula konsesi perjanjian dan yang telah
dibendarai termasuk membatalkan kontrak yang dibuat oleh kerajaan terdahulu yang menyebabkan sentimen tidak puas hati pihak China, dan apakah sektor lain-lain yang terjejas dengan langkah baru kerajaan ini? Pelancong daripada negara China memang berkurangan, bukan saja bagi Malaysia tetapi juga ke negara-negara yang lain. Pada masa cuti ini, masa cuti nasional mereka memang ramai daripada rakyat China akan melancong ke luar negara. Tetapi mereka juga melancong ke dalam negara mereka. Dan dengan kerana ini kita dapati untuk jangka masa 1 sehingga 7 Oktober ini bilangan telah berkurangan, tetapi kita yakin selepas ini maka pelancong daripada China akan bertambah seperti biasa. Dan bagi menggalakkan lebih ramai pelancong daripada negara China ke negara ini, Perdana Menteri turut memaklumkan pengeluaran visa bagi pelancong China akan dipercepatkan selain daripada mengurangkan bayaran visa berkenaan. Nampaknya ramai yang pergi ke Thailand, 10 juta setahun ke sana, dan penurunan yang secara mendadak ke Malaysia. Apakah cara yang akan digunakan Yang Amat Berhormat supaya apa yang telah dibincangkan di social media di China, yang mana mereka mempunyai persepsi yang tidak baik terhadap Malaysia, bagaimana kita nak menangkis tanggapan yang salah ini? Terima kasih. Memang pelancong perlu bayar untuk visa dan sebagainya. Pengeluaran visa ini dibuat di negara China sendiri dan ada kekurangan khidmat ini yang perlu diperbaiki. Kita akan tentukan supaya harga yang dibayar tidaklah terlalu tinggi, dan kita juga akan menentukan supaya pengeluaran visa ini dilakukan dengan lebih pantas, lebih cepat. Dan sudah pastinya laporan daripada Dewan Rakyat berakhir untuk sesi soal jawab pagi tadi, dan saya sudah pastinya bersama dengan rakan tugas Ridwan mengucapkan terima kasih untuk perhatian anda. Dengan itu kita kembali kepada anda di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Kembali selepas ini bertemu kembali. Pertaruhan serendah 50 sen dan dibayar 10 kali ganda dari nilai taruhan. Kegiatan judi bola golek sering menjadikan kawasan tapak pembinaan medan pertaruhan. Dan malam tadi kegiatan itu ditumpaskan polis dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Berdasarkan maklumat yang kita dapat dari pihak polis telah buat risikan selama beberapa hari, dan kita dapati mereka ini bergerak aktif di kawasan kongsi ini. Berdasarkan rekod penganjur ini kita pernah tangkap sebelum di dalam operasi-operasi sebelum ini pernah ditangkap. Serbuan dilakukan jam 8.30 malam tadi di tapak pembinaan di Taman Medan Petaling Jaya. Operasi dijalankan berikutan maklumat dan risikan sejak seminggu lalu. Ketika serbuan rata-rata kaki judi terbabit sedang leka bertaruh. Menyedari kehadiran polis, mereka bertempiaran lari. Hasilnya 2 orang penganjur warga tempatan dan 6 pemain warga asing dicekup. Turut dirampas pelbagai barangan perjudian termasuk bola dan papan perjudian serta wang tunai RM1,470 dipercayai wang hasil pertaruhan. Pemeriksaan mendapati penganjur terbabit pernah ditahan sebelum ini atas kesalahan sama. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Petaling Jaya. Tradisi marhaban biasanya dilakukan di majlis menyambut atau meraihkan sesuatu yang baru seperti kelahiran, berkatan, perkahwinan dan kedatangan Syawal. Marhaban yang membawa maksud selamat datang menjadi simbol kekuatan ummah serta tanda kesatuan masyarakat.
Menurut Ahmad Bashri Abdul Rashid yang sudah berkecimpung dalam bidang ini selama 15 tahun menjelaskan, kebanyakan ahli kumpulan marhaban kini terdiri daripada warga emas. Tradisi tersebut dilihatnya semakin kurang pelapis, terutama dari kalangan generasi muda. Kurang berminat, kekangan masa dan tanggungjawab terhadap komitmen lain antara alasan yang diberikan. Ada pelapis tu memang ada. Dia dah tahu tak ada. Baru tu kami dah buat. Daripada tukar sekolah. Habis yang kumpulan itu tak ada boleh dah tu. Lawan-lawan, lawan muda-muda. Kumpulan Marhaban Ahmad Bashri dianggotai oleh 10 lelaki. Surau di kampungnya digunakan sebagai lokasi latihan. Ahmad Bashri yang berusia 72 tahun merupakan ahli yang termuda di dalam kumpulannya. Ada ahlinya mencecah usia 83 tahun dan masih lagi aktif menjalankan aktiviti marhaban di sekitar Kuala Kangsar. Badan Koperasi Terbesar Negara Co-op Bank pertama CBP mensasar membayar dividen sekitar 9 dan 10% tahun ini walaupun pasaran semasa tidak menggalakkan berikutan sentimen global yang tidak menentu. Keyakinan itu kerana portfolio pelaburannya lebih banyak di pasaran tempatan dan tidak membabitkan pelaburan luar negara yang pasarannya tidak menentu. Tahun lalu Badan Koperasi ini mengagihkan 8.5% dividen kepada lebih 82,000 pemegang syarnya. But market cycle ni memang hari-hari bertukar. Memang hari-hari bertukar and kita memang mengikut perkembangan semasa. Walau bagaimanapun kita ni a little bit insulate daripada keadaan tu sebab kita tak boleh ada cross boundary transaction. Whereas commercial bank a lot of cross boundary transaction. Dia isu LC, dia isu macam-macam, dia buat remittance. Kami quite insulated. Bermakna kita terlindunglah. Beliau berkata demikian pada sidang media penjenamaan semula nama CBP di Putrajaya baru-baru ini. Nama bank berkenaan diubah selepas CBP mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM untuk berdaftar pindaan undang-undang kecil bagi memperkukuhkan kedudukannya. Pindaan nama kepada Co-op Bank pertama selaras dengan visi untuk menjadi bank koperasi syariah terunggul di Malaysia. Pelabur asing menjual 1.05 bilion ringgit daripada saham tempatan di Bursa Malaysia minggu lalu. Angka itu berbanding aliran masuk bersih 69 juta ringgit minggu sebelumnya. Menurut MIDF, Amanah Investment Bank Berhad Research dalam laporan aliran dana mingguannya, ia aliran keluar bersih asing mingguan terbesar dalam 16 minggu. Penganalisis MIDF Research Adam M. Rahim berkata, Malaysia menyaksikan paras penjualan dana asing kedua terendah dalam kalangan 4 pasaran ASEAN yang dipantau minggu lalu. Sehingga kini pula Malaysia mengekalkan kedudukan sebagai negara dengan aliran keluar bersih dana asing kedua terendah dalam kalangan 4 pasaran ASEAN. Penyertaan pelabur asing, dana institusi tempatan dan pelabur dalam pasaran runcit adalah tinggi minggu lalu dengan nilai purata dagangan mingguan adalah 20% lebih tinggi berbanding minggu sebelumnya.